dalam video lepas ada komen yang tulis, ada yang cakap better beli stok PE bawah 10, betul ke? Jadi kali ni saya nak cerita pasal PE, iaitu Price Earnings Ratio. Yang mana PE ratio ni sangat popular. Saya perasan semua tempat rujukan saham pasti akan ada tulis berapakah PE sesuatu saham. Dan apa yang kita perlu selidik lebih sedikit ialah sama ada PE itu menggunakan reported annual EPS ataupun trailing EPS ataupun projection sahaja yang menjadikannya sebagai forward PE. Macam nama dia, nak dapat PE ratio ni kita kena bahagikan P ke atas tu iaitu price dengan E di bawah tu iaitu earnings per share. Maka dapatlah satu financial ratio yang dinamakan sebagai PE. PE ni juga dikenali sebagai earnings multiple. Sebagai contoh, PE 10 bermaksud saham tu dijual pada 10 kali ganda EPS dia. EPS ni bermaksud keuntungan sesaham. EPS ni tidak merujuk kepada cash flow tetapi actual profit. Dan inilah dalam valuation sedikit sebanyak flaw yang kita perlu faham. Sebab walaupun accounting tunjuk ada profit tapi belum tentu cash tu ada. Yes, profit is not equal to cash flow. Jadi bila nak kira intrinsic value, kita kena fikir balik kewajaran untuk pakai EPS. Sebab definisi intrinsic value itu sendiri merujuk kepada berapa banyak cash ataupun cash flow yang sesuatu aset tu boleh jana pada masa hadapan. PE ni juga dia boleh jadi kosong atau mungkin negatif. Iaitu bila syarikat itu mencatat kerugian. Secara automatik, earnings per share pun akan negatif dan seterusnya PE pun jadi negatif. Jadi bila kita kata ataupun terlalu berpegang kepada bila PE bawah 10 tu bagus ataupun lagi rendah PE tu lagi bagus, maka kalau PE yang negatif mesti lagi bagus kan? Jadi macam mana tu? Jadi kena faham adakah kita nak beli saham-saham yang syarikatnya tengah mencatatkan kerugian. Dari sini kita perlu tahu sesungguhnya PE ni tak boleh berdiri dengan sendiri. Kita kena combine dengan financial ratio yang lain, barulah angka PE tu sama ada atas 10 ke, bawah 10 ke. Maksudnya apa? Bukannya tengok PE 10 sahaja, kita terus beli. Contohnya macam Peter Lynch, dia gabungkan PE dengan growth rate. Maka dikenali sebagai PEG. Dan kemudian ada yang tambah dengan faktor dividend yield, maka jadilah PEGI. Classical Graham followers pula, dia akan baca PE dan pada masa yang sama dia akan tengok antaranya debt ratio. Maka dia juga akan nilai adakah syarikat tu tadi berhutang terlalu banyak ataupun tidak ada hutang. Malah ada pelabur iaitu Joel Greenblatt pula, dia terbalikkan PE menjadi EP ataupun inverse PE. Yang mana EPS pula kita bahagikan dengan price per share. Dan bila dah jadi inverse PE ni, maka lagi tinggi angka tu keluar, maka dia jadi lebih bagus berbanding dengan PE yang biasa. Maka kesimpulannya, janganlah pakai PE sahaja, tapi kena faham faktor-faktor lain semasa kita membuat valuation tu sendiri. Kenapa ada saham yang walaupun PE dia tinggi, harganya tetap boleh naik dan kita pun tetap boleh beli. Contohnya macam Amazon, PE dia pada 2013-2014 ialah sekitar 500 ke 600. Harga saham pula sekitar 300 ke 400 dolar. Dan hari ini harga saham dia telah pun berharga sekitar 2,700. Kenaikan hampir 10 kali ganda dalam tempoh 6-7 tahun sahaja. Jadi apa yang saya nak sampaikan bukanlah bermaksud PE ni tak boleh pakai langsung. Cuma kita tak boleh guna PE sahaja dan tak boleh anggap PE ni financial ratio yang perfect. Bila saham tu PE dia rendah dan kita beli, yes, it makes sense. Tapi kita juga kena tahu bila nak pakai PE dan bila kita tak patut pakai PE sahaja.